Terus berinformasi bersama kami Fokus hari ini 19 Februari 2015. Assalamualaikum, salam bahagia dan salam siaran. Saya Nozawazi Yusof. Dan saya Diati Zaidi. Fokus tempatan dan antarabangsa terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Antara paparan utama Fokus hari ini 19 Februari 2015. Barisan Nasional akan lalui kesukaran dalam pilihan raya kecil Permatang Pau. Nik Abduh mungkin dipilih kerana satu-satunya anak Allahyarham Nik Abdul Aziz aktif politik. Jepun antara tiga rakan dagang terbesar Malaysia dan pelabur asing terbesar negara ini. Kita teruskan dengan paparan niaga. Dengan ekonomi yang bersedia untuk terus kukuh, Jepun positif bahawa perdagangan dua hala dengan Malaysia akan terus berkembang bagi tahun 2015. Duta Jepun ke Malaysia Dr. Makio Miyagawa berkata, Jepun merupakan antara rakan dagang dan pelabur utama Malaysia selain mempunyai hubungan dua hala yang kukuh. Beliau berkata pada 2014, Jepun antara tiga rakan dagang terbesar Malaysia dan menjadi pelabur asing terbesar di negara ini, terutamanya dalam perkhidmatan moden dan teknologi tinggi. Pemulihan ekonomi Jepun dijangka meningkatkan pengimportan bahan api mineral termasuk gas asli cecair atau LNG, manakala ekspor produk keluli dan besi untuk pengeluaran barangan pengguna dan alat ganti kereta juga dijangka meningkat. Dalam email kepada Bernama hari ini, Dr. Miyagawa berkata import Malaysia dari Jepun pada 2014 turun sedikit, manakala ekspornya ke Jepun meningkat sebanyak 3.5 bilion ringgit pada 2014. Data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan perdagangan antara kedua-dua negara tersebut pada 2014 memihak kepada Malaysia dengan ekspor ke Jepun bernilai 82.7 bilion ringgit berbanding import dari Jepun bernilai 54.7 bilion ringgit. Miyagawa berkata statistik Jepun menunjukkan Malaysia meluaskan ekspor bahan api mineral seperti minyak mentah dan LNG serta barangan elektrik dan elektronik, manakala barangan utama lain ialah produk kayu dan kimia. Beliau berkata separuh daripada barangan ekspor Malaysia ke Jepun pada 2013 ialah LNG, menjadikan Malaysia pengekspor LNG ketiga terbesar ke Jepun. Beliau berkata Malaysia telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui dasar pandang ke timur yang dilaksanakan sejak 1982 dan ia kini boleh memindahkan pengetahuan ke negara-negara lain di rantau ini. Sambil memuji kejayaan dasar pandang ke timur, beliau berkata ia telah melahirkan ramai rakyat Malaysia yang mampu membangunkan kapasiti sains dan teknologi serta meningkatkan produktiviti sistem pengurusan. Kerajaan China menyambut baik cadangan Kerajaan Negeri Melaka membangunkan sebuah pelabuhan bertaraf antarabangsa dalam usaha memperkukuhkan kerjasama ekonomi antara Malaysia dan juga China. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai berkata China juga melihat kewujudan sebuah pelabuhan antarabangsa di Melaka mampu memainkan peranan penting bagi merealisasikan usaha China membangunkan laluan sutra maritim abad ke-21 bagi pembangunan ekonomi di rantau ini. Sehubungan itu, katanya Malaysia akan mengadakan perbincangan lanjut dengan China bagi melihat apa yang diperlukan negara itu dan fungsi serta spesifikasi pelabuhan yang akan diwujudkan tersebut. Datuk Seri Liau Tiong Lai berkata beliau telah mengutarakan cadangan ini kepada rakan sejawatnya di China baru-baru ini. Beliau yang juga Presiden MCA berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru China MCA Melaka di Dewan Sekolah Menengah Pei Fong yang turut dihadiri Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun. Ditanya tentang lokasi pelabuhan itu, Liau berkata cadangan itu tidak melibatkan pembinaan sebuah pelabuhan baharu, sebaliknya akan menaik taraf pelabuhan sedia ada di negeri ini. Namun beliau tidak menyatakan lokasi spesifik pelabuhan terbabit. Beliau berkata antara jenis pelabuhan antarabangsa yang dilihat berpotensi untuk dibangunkan di Melaka bagi menggalakkan aktiviti ekonomi antara Malaysia dan China ialah pelabuhan pelancongan untuk kapal pesiaran. Sebelum ini, Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun berkata kerajaan negeri masih mengkaji cadangan membangunkan sebuah pelabuhan antarabangsa berkapasiti tinggi bagi menggalakkan ekonomi berprestasi tinggi dan antara pelabuhan dicadang untuk dinaik taraf bagi merealisasikan
menyatakan hasrat itu ialah Pelabuhan Tanjung Beruas dan Pelabuhan Kuala Lingkir. Sementara itu, Kerajaan Negeri Johor mencadangkan pemansuhan caj permohonan visa sewaktu ketibaan atau VOA bagi pelancong dari China di laluan kedua Malaysia-Singapura. Esko Pelancongan Negeri Datuk T. Siu Kiong berkata, cadangan pemansuhan caj permohonan sebanyak RM360 itu adalah selari dengan keputusan Kerajaan Pusat mengecualikan bayaran permohonan visa untuk pelancong China. Datuk T.C. Kiong berkata permansuhan caj ini dapat menggalakkan lebih banyak pelancong, terutama dari negara itu untuk menjadikan negeri Johor sebagai destinasi pelancongan. T berkata sejak VOA diperkenalkan pada 1 November tahun lalu, 65% daripada 500 pelancong yang menggunakan kemudahan itu di laluan kedua Malaysia-Singapura adalah rakyat Cina. Bulan lalu, Kerajaan Pusat memutuskan pengecualian bayaran bagi permohonan visa sebanyak RM47 untuk rakyat Cina yang mahu melancong ke negara ini. Sementara itu, T berkata industri pelancongan di negeri Johor akan dirancangkan lagi sempena tahun Festival Malaysia 2015 MyFest 2015. Pengisian MyFest 2015 kali ini lebih bermakna apabila kerajaan negeri sudah mengenal pasti beberapa acara dari Johor yang sudah dimasukkan ke dalam kalender kerajaan pusat, termasuk istiadat pemahkotaan Sultan Johor yang dijangka boleh menarik pelancong ke negeri ini. Istiadat permahkotaan itu yang bakal memperlihatkan sekurang-kurangnya 9 acara istiadat itu akan bermula 16 Mac dengan acara kemuncak pada 23 Mac ini dan sambutan perayaan istiadat selama 3 bulan. Dan ini pula isu peniaga dan cukai barangan dan perkhidmatan. Peniaga diingatkan supaya tidak menaikkan harga barangan sesuka hati sebelum pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan atau GST menjelang April depan. Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM Datuk Nazim Johan berkata, sikap peniaga yang menaikkan harga barangan sesuka hati sebelum pelaksanaan cukai tersebut boleh diambil tindakan oleh kerajaan. Terdapat segelintir pengusaha sudah mengedar notis kenaikan harga barang seawal bulan Mac lagi. Alasan kenaikan yang digunakan adalah kerana inflasi. Begitupun pengusaha perlu berhati-hati kerana mereka boleh disiasat oleh pihak Kementerian Dalam Negeri. Tegas beliau, jika kenaikan tersebut dibuat hanya semata-mata untuk meraih keuntungan sehingga 20% menjelang pelaksanaan GST, tindakan akan diambil. Sementara itu, Setiausaha Agung Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA, Datuk Paul Selvaraj turut mengingatkan pengguna supaya berhati-hati dalam memilih kedai untuk membeli barangan keperluan. Katanya pengguna harus memastikan kedai tersebut diberi sijil pengiktirafan GST oleh pihak kastam sebelum membeli barangan keperluan.